semua murid-murid. Waalaikumsalam. Semua sehat? Sehat. Boleh tengok persekitaran kamu sama ada bersih, selamat, supaya kita selesai untuk belajar. Azmi Oh, ada sampah. Azmi sampah. Semua oke hari ini kan? Oke. Pada hari ini cikgu akan mengajar berkaitan pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Kita akan melanjutkan topik sebelumnya yang kita pernah belajar sebelum ini. Kita akan bermula dengan 5.3 perluasan kuasa syarikat Borneo Utara British di Sabah. Semua dengar? Dengar. Ini peta apa? Bersama Sabah. Nampakkah semua? Nampak. Tulisan. Oke. Daripada yang kamu lihat di peta ini, apa yang istimewa di Sabah ini sehingga kuasa luar tertarik? Ada bahan mentah. Banyak Bagaimana? alam Keduduk besar, dan minyak. luas. Ada Oke, sumber betul. minyak, ada bukti mah. Seperti yang kita pelajari sebelum ini, siapa yang memerintah Sabah sebelum kedatangan Kota Barat? Sultan Sulu. Betul. Satu lagi. Sultan Brunei. Oke. Seterusnya. Oke, kita akan mulakan pembelajaran kita. Kita mulai dengan kenalan dulu ya. Sebelum kehadiran kuasa-kuasa barat di Sabah, pentadbiran di Sabah dikuasai oleh Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu serta kedaulatan bebas seperti yang kamu katakan sebentar tadi. Kedudukan Sabah yang strategik dan mempunyai potensi ekonomi yang besar menyebabkan Sabah menjadi perhatian kuasa luar. Dengan strategi pajakan, pembelian dan perjanjian, ini akan kita kupas dan lebih lanjut lagi. Akhirnya Sabah berjaya dikuasai oleh kuasa luar seterusnya dimiliki oleh SBUB. Cikgu mau tanya kamu, bagaimana keadaan Sabah sebelum kedatangan British? Pemerintahan dia tradisional. Apa? Pemerintahan dia berbentuk tradisional. Betul. Bagi satu lagi. Ketua suku ada ketua suku cikgu. Betul aman. Jadi kenapa kuasa barat berminat dengan Sabah? Bahan bertanya banyak. Sebab kaya dengan ekonomi. Oke, betul, semua itu betul. Itulah apa mengapa Sabah ini dia antara rebutan oleh kuasa luar pada masa dulu. Oke, kita mulakan. Pertama, kita akan menyentuh berkaitan kronologi perluasan kuasa SBUB di Sabah. Pada tahun 1865, Sabah disewa Charles Lee dengan Sultan Brunei selama 10 tahun. Pada 1878, Alfred dan Edward Dane memajak pantai timur dengan Sultan Sulu. Dalam pajakan ini, pajakan ini termasuk membayar uang untuk mengambil hak. Seterusnya pada 1881, SBUB dapat piagam diraja. Pada 1888, Sabah menjadi naungan British. Biar SBUB memerintah hingga tahun 1942. Dua cara SBUB meloloskan kuasa di Sabah. Asman boleh baca nggak sih? Dua kata. Ya tuh. Cara SBUB meloloskan kuasa di Sabah. Perjanjian, pajakan dan pembelian hak. Oke, duduk. Terima kasih. Oke. Daripada yang kamu lihat cara SBUB ini, saya mau kenalkan kepada kamu pasal berkaitan berkani. Kita mulai dengan perjanjian. Pada tahun 1865, perjanjian ini berlaku. Macam yang kamu tahu, jika kamu mau menyewa sebuah kedai lah, kamu akan membuat perjanjian dulu kepada pemilik dengan penyewa kan? Itulah yang berlaku dalam di antara Charles Lee dengan Sultan Brunei. Bagi pajakan pula, pajakan ini dorang membayar dengan jumlah yang besar. Maksudnya, dorang bukan saja ambil itu tempat, tapi segala kuasa-kuasa yang ada di dalam tuh dorang yang kendalikan. Paham nggak? Paham. Dan sekaligus benda tuh berlakulah pembelian hak di situ. Sebab hak-hak pentadbiran di situ dorang yang kendalikan juga.
Seterusnya untuk kesan kemasukan SDUB ke Sabah. Sabah di bawah pengaruh British, perubahan pentadbiran, kuasa pemerintah tempatan berkurang. Ini kamu dapatkah? Sebab sebelum ini Sabah dia diperintah oleh Brunei dan Kerajaan Saudi. betul. Jadi bila masuk British, pentadbiran itu dia berubah sudah. Dia dipengaruhi oleh British. Perubahan pentadbiran seperti yang saya katakan sebentar tadi, kuasa pemerintah tempatan berkurang. Macam yang kamu tahu tadi, macam pajakan tuh pembelian hak pasal pentadbiran tuh dibeli sudah oleh British. Semua paham? Ada soalan kah berkaitan tiga ini? Oke, cikgu mau buat activity. Cikgu mau kamu buat kumpulan. Boleh duduk belakang? Boleh cikgu. Boleh duduk. Satu, dua, tiga, satu kumpulan. Satu, dua kumpulan, tiga, empat. Boleh? Boleh. Cikgu mau kamu pilih wakil untuk aktiviti kali ini. Setiap kumpulan antar wakil satu-satu orang pergi depan. Masuk ke depan satu-satu orang, maju ke depan. Kawan, kau kawan. Satu lagi tadi. Oke, jadi mau kamu susun mengikut kronologi yang saya katakan sebentar tadi di antara kamu. Dari situ satu. Cikgu mau tanya siapa yang pegang pada tahun 1865? Charles Lee. Betul kah? Ya. Bagaimana pula pada tahun 1878? Alfred dan Edward. Betul. Untuk 1881 pula? SPUB dapat piagam diraja. Betul kah? Betul. 1888? Sabah jadi naungan British. Betul kah? Oke. Oke, untuk menyelamatkan alih-alih kamu di dalam nih. Dorong tidak boleh duduk nih. Cikgu mau kamu bagi cara SDUB masuk ke Sabah satu orang, satu-satu. Siapa cepat dia punya 50. Kami Perjanjian. melalui pajakan. Betul? Siapa pajakan? Belum pasti. Perjanjian. Perjanjian. Betul. Cikgu Dina duluan. Depan selamat ya. Jangan selamatkan. Oke, ini bagi kesan kemasukan SDUB ini. Kasih selamat kawan-kawan guys. Selamat. Bagi cikgu kesan kemasukan SDUB ini baru dia boleh duduk. Cikgu mau alih grupnya. Betul. Setiap grup makanan ajarnya sebab Coklat.
Oke. Ceko mau sekarang kamu tutup segala bahan rujukan kamu. Ceko mau memuji. Boleh? Boleh. Bagi jawab. Jawab ya, tutup segala sumber rujukan kamu. Tutup segala kamu punya bahan nota dan keluarkan alat tulis kamu untuk jawab di ujian. Boleh? Oke, kamu boleh mulai sekarang. Saya bagi masa 3 menit ya. Dan meniru. Kalau ada soalan tanya. Tiga puluh saat lagi. Wih, laju ya? Ada ya yang Oke, semua boleh berhenti sekarang. Tukar kertas jawaban kamu sama rekan sebelah. Kita simak jawaban sama-sama boleh? Boleh. Semua ready? Ready. Semua masih oke? Kita simak sama-sama boleh? Boleh. Oke, ini jawaban yang pertama. Soalan nomor 1. Yang pertama tahun 1865. Semua betul? Betul. Jawaban kedua 1888. Betul. Ketiga 1881. Betul. Keempat 1878. Betul. Semua betul? Betul. Mari soalan kedua pula. Pertama perjanjian. Betul. Kedua pajakan. Betul. Ketiga pembelian hak. Betul. Soalan ketiga pula. Semua betul? Belum lagi. Oke, jawaban pertama Sabah di bawah pengaruh British, betul? Betul. Kedua perubahan pentadbiran. Salah. Betul. Ketiga kuasa pemerintahan tempatan berkurang. Betul. 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 Siapa yang belum semua angkat tangan? Saya. Salah satu? Daya. Oke, nanti kita perbetulkan lagi. Penting kamu paham, boleh? Boleh. Ceko mau kita lagi. Apa? Iya. Doakan dulu kaya. Semua betul, bukan? Oke, seterusnya saya mau tanya kamu, dari apa yang kita pelajari hari ini, apa kepentingan mempelajari sejarah penjajahan kepada negara kita ini? Siapa boleh jawab? Saya setuju. Berdiri asli. Kasih kuat ya. Kepentingan yang kita mulai pelajari adalah melalui pembelajaran hari ini adalah supaya kita tidak
mengulangi kesilapan yang sama, di mana seperti kita tahu sahabat jatuh kepada pihak kritis disebabkan satu kesalahan, yaitu terlampau baik terhadap pihak luar. Betul. Semua setuju? Oke. Saya mau tanya pula, apa yang kamu telah pelajari hari ini? Aman boleh bagi? Apa yang saya pelajari pada hari ini, bahwa sahabat ini mempunyai berbagai sumber kekayaan, betul? Lepas itu dengan adanya kronologi kemasukan SBUB ke Sabah ini mengikut, saya dapat mengkronologikannya dengan betul. Begitu. Oke. Dan kesan SBUB ke atas Sabah ini adalah satu bentuk penjajahan yang menyebabkan perubahan politik dan ekonomi dan sosial Sabah sekaligus. Ya betul. Tepukan untuk Aman. Pelajari hari ini. Dapat. Oke, saya mau rumuskan sedikit. Macam yang kamu nampak tadi, kemasukan orang luar ke negara kita nih, pada dia sebenarnya menggunakan tipu hela sebenarnya. Macam yang kamu nampak tadi, dia tidaklah tipu hela, dia manipulasi begitu kan. Jadi secara kita tanpa disedari pada masa dulu, kita nih sudah dijajah sebenarnya, kan? Kamu nampakkan tadi. Oke, itu saja kelas kita hari ini. Sekian, terima kasih.